Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran. Okey murid-murid, minggu ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Kita masuk tajuk yang baru berkenaan keselamatan diri. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, mari kita tengok objektif pembelajaran kita terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan cara menjaga keselamatan diri daripada orang yang dikenali dan orang yang tidak dikenali. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasi kemahiran berkata tidak untuk menjaga keselamatan diri daripada orang yang dikenali dan orang yang tidak dikenali berdasarkan situasi. Dan yang ketiga, menilai akibat jika menerima pelawaan daripada orang yang tidak dikenali. Okey, murid. Okey. Sekarang kita tengok kriteria kejayaan. Okey. Di mana jika berjaya menyatakan cara menjaga keselamatan dan berkata tidak pada pelawaan orang yang tidak dikenali serta akibat menerima pelawaan orang yang tidak dikenali. Kalau kamu berjaya menyatakan cara menjaga keselamatan, kamu berjaya mengatakan tidak pada orang yang kamu tak kenal dan dapat menyenaraikan akibat menerima pelawaan orang yang tak dikenali, maka kamu berjaya menguasai pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, sekarang cikgu nak sila buka buku teks muka surat 92. Okey, berkaitan dengan tajuk pembelajaran hari ini, apakah maksud keselamatan diri? Okey, A, pandai menggunakan peralatan keselamatan, ataupun B, langkah untuk mengelakkan diri dari perkara yang tidak diingini. Yang mana satu maksud keselamatan diri? A ataupun B? Ya, jawapan dia ialah B, iaitu langkah untuk mengelakkan diri dari perkara yang tidak diingini. Okey, so daripada buku teks muka surat 92. Okey, kita dapat perhatikan dua bahagian keselamatan diri. Maksudnya tajuk ini, tajuk keselamatan diri, kita ada dua bahagian. Yang pertama orang yang dikenali dan yang kedua orang yang tidak dikenali. Okey, kita tengok gambar yang atas. Okey. Ibu, saya dan Karim hendak pergi ke kedai mutu. Baiklah, balik cepat. Okey, kemudian jom kita mandi sungai esok. Tak naklah bahaya. Okey. Di sana adalah keselamatan diri bahagian orang yang dikenali. Okey, yang pertama, dia nak pergi ke kedai, dia maklumkan kepada ibu dia. Untuk apa? Tindakan dia memberitahu, dia meminta kebenaran daripada ibu dia. Supaya ibu dia tahu ke mana dia nak pergi. Kalau ada apa-apa berlaku, ibu dia tahu nak cari dia di mana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kawan dia Karim mengajak untuk mandi sungai. Tapi dia kata tak nak. Dia berkata tidak sebab bahaya. So kalau nak mandi sungai, nak mandi pantai sekalipun, jangan pergi sendirian. Maksud cikgu sendirian ni, kalau kamu nak pergi mandi di sungai ataupun kamu nak pergi mandi pantai, jangan pergi
sama-sama dengan kawan-kawan kamu sahaja. Boleh, bukan tak boleh. Tapi pastikan ada orang dewasa bersama dengan kamu. So sebab kawan dia ajak, mereka 3 nak pergi mandi sungai esok, mereka 3 saja. Maksudnya tak ada siapa pun orang dewasa yang akan ada bersama mereka, maka dia tolak pelawaan kawan dia. Okey, kita tengok gambar yang sebelah bawah. Okey, ini bahagian orang yang tidak dikenali pula. Okey. Kita tengok gambar yang pertama. Adik, ambillah aiskrim ni. Budak tu kata tak nak. Okey, kenapa budak tu kata tak nak? Ada orang nak bagi aiskrim, percuma pula tu. Ya, kerana dia khawatiri. Okey. Dia risau kalau dia ambil nanti mungkin dia akan diculik oleh orang yang bagi aiskrim kepada dia. Okey. Sebab sekarang, dunia sekarang ni sangat bahayalah. Kita perlu berjaga-jaga dengan lebih. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Adik, teman abang jalan-jalan? Tak nak lah. Okey, budak tu berada di luar. Okey. Mungkin sedang bermain ataupun hendak pergi bermain atau hendak berjumpa dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang lelaki yang ajak teman dia berjalan-jalan. Okey. So, budak tersebut, kanak-kanak tersebut kata tak nak, dia kata tidak. Kenapa? Sebab yang pertama dia takut dia diculik oleh orang lelaki tersebut, ataupun takut menjadi satu perkara yang tak diingini. Itu adalah cara untuk menjaga keselamatan diri. Jelas murid-murid? Baiklah. Okey, sekarang kita tengok pula buku teks muka surat 93. Okey. Tengok dulu gambar sebelah atas macam dalam slide cikgu ni. Okey, seorang kanak-kanak lelaki berada di hadapan lift di sebuah tempat awam. Okey, situasi yang pertama ni Kemudian dia disapa, ditegurlah oleh seorang wanita yang tidak dikenali. Okey. So, jika kamu berada dalam situasi satu ni, apakah perkara yang perlu kamu lakukan jika berada dalam situasi tersebut? Ya, yang pertama, katakan tidak. Macam dalam gambar tu lah. Okay. Kemudian, dia cakap terima kasih. Maksudnya dia tolak pelawaan tu dengan cara yang baik. Okay. Kenapa dia tolak? Okay, kenapa kanak-kanak tersebut tolak? Kerana dia tidak mengenali wanita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dipaksa, kalau orang tersebut memaksa kita untuk ikut juga, maka bergerak menjauhi daripada orang tu. Sebab apa? Sebab dikhawatiri akan diculik ataupun akan membahayakan keselamatan diri dia. So kalau kamu berada dalam situasi yang pertama ni, buat macam mana yang ditunjukkan. Okay. Orang tu pelawar, cakap dengan baik. So kamu pun jawab dengan baik dulu. Tapi jika orang tu memaksa, baru kamu lari jauh daripada orang tu. Okay. Supaya tak berlaku apa-apa yang tak baik kepada kamu. Okay, sekarang kita tengok situasi yang kedua. Situasi gambar yang di bawah. Okay, masih muka surat 93 lagi. Okay, seorang kanak-kanak lelaki berada di hadapan sebuah pasaraya. Okay, kemudian dia ditegur, dia disapa oleh seorang lelaki yang tidak dikenali dalam keretanya. Okay, di mana lelaki tersebut mempelawar ataupun mengajak kanak-kanak itu untuk menghantar dia pulang ke rumah.
dengan menaiki keretanya. So, apakah tindakan yang perlu dilakukan jika berada dalam keadaan situasi kedua ni? Ya, sama juga yang macam tadi. Okey. Kita kata tidak dan ucaplah terima kasih. Maksudnya kita menolak dengan cara yang baik. Okey, kemudian sama juga macam tadi. Okey, dan terus menjauhi. Contoh kalau pada gambar ni, kamu bergerak jauhlah daripada kereta tu. Okey. Kalau keadaan memaksa, maksudnya orang lelaki tu keluar daripada kereta dia dan nak pergi nak tangkap kamu, mungkin nak suruh juga kamu, nak paksa juga kamu masuk kereta, maka kalau keadaan macam tu, tindakan yang terbaik perlu kamu buat ialah kamu menjerit minta tolong. Okey, sebab kamu berada di kawasan tempat awam, maksudnya ramai orang. So kalau kamu menjerit minta tolong, lelaki tadi dia akan lari. Sebab ramai orang di situ. Okey, so itu cara untuk menjaga keselamatan diri. Kita tengok situasi yang ketiga. Muka surat sebelah. So tengok buku teks. Muka surat 94. Gambar sebelah atas dulu. Okey. Seorang kanak-kanak lelaki sedang bermain di halaman rumahnya. Di depan rumah dia. Kemudian ada seorang penjual datang. Okey, tengok. Kalau tengok pada gambar tu, dia datang dengan beg, dia barang-barang jualan dia ada simpan dalam beg tu dan dia ada pegang barang tu dia nak jual. Ataupun apa-apa sajalah. Okey. Lelaki tu kalau tengok pada gambar, dia nak menjual lah barang. Tetapi bila dia nak menjual barang, dia minta nak masuk ke dalam rumah. So jika kamu berada dalam situasi yang ketiga ni, apakah tindakan yang perlu kamu buat? Okay. Kalau orang tu nak jual barang, dia akan jual barang sahaja. Contoh, dia berjumpa dengan kamu di luar, di halaman rumah kamu. Kamu berada di dalam kawasan rumah, dia berada di luar pagar rumah kamu. So kalau dia nak jual, dia akan jual saja. Kan, dia cakap, adik, ni abang nak jual barang-barang ni, macam ni. So tak perlu dia nak minta masuk ke dalam rumah. So bila kamu dengar tiba-tiba dia nak minta masuk dalam rumah, tu berhati-hatilah. So kalau tengok gambar tu, budak tu cakap tak boleh. Okey, bahaya membenarkan orang yang tak dikenali ni masuk ke rumah. Kenapa? Yang pertama, mungkin dia akan menculik kamu, bawa lari kamu. Lepas tu dia akan telefon mak ayah kamu untuk minta wang tebusan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin terjadi sebab orang yang kita tak kenal. Okey. Yang kedua, mungkin dia akan merompak. Tahu merompak? Maksudnya dia masuk dalam rumah, dia bagi kamu pengsan, lepas tu dia rompak. Dia ambil barang-barang yang berharga dalam rumah kamu. Okey. So berhati-hati. Okey. Seterusnya, situasi yang keempat. Okey, muka surat 94 juga. Okey. Gambar yang sebelah bawah. Okey. Gambar ini menunjukkan Ali mengajak Amin pergi ke kafe cyber, kedai komputer lah. Nak main komputer. Okey. Sebab dia kata ramai kawan-kawan yang lain bermain komputer di situ. Maksudnya nak main game lah. Lebih kurang Okey. Sedangkan Amin dia ada latihan bola sepak di sekolah. Okey. So ini walaupun Amin mengenali Ali. Okey. Tetapi yang pertama, Amin mengatakan tidak. Tak mengapa, dia tak maulah. Okey. Sebab yang pertama, dia cakap di sana dia ada latihan bola di sekolah. So jurulatih sedang menunggu dia.
Tu yang pertama. Yang kedua pula, okey, kerana Amin dia tak mau buang masa. Dia tak mau membazir duit. Bila pi ke kafe cyber, kedai komputer nak main game apa, okey. So dia akan menggunakan duit dan buang masa. Okey. So bila main game apa yang kita dapat? Tak dapat apa. Kita hanya membuang masa dan membuang duit. Okey, maksudnya benda yang tak berfaedah lah bila main game. Sebab tu dia memilih untuk pergi latihan bola. Sebab latihan bola sekurang-kurangnya bila dia berlatih main bola, dia menyihatkan badan. Yang kedua, dia dapat meningkatkan kemahiran bermain bola dia. Nampak? Okey. Okey, habislah pembelajaran kita untuk tajuk yang baru pada minggu ni. Sebelum kita tengok tugasan, okey, kita recap balik, kita ulang balik. So, yang pertama, jika kita disapa ataupun ditegur, diajak, dipelawak oleh orang yang tak dikenali, kita perlu menjawab dengan mengatakan tidak. Okey. Lepas tu, terima kasih ataupun tak apalah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam keadaan memaksa, maksudnya situasi di mana orang tersebut yang kamu tak kenal tu dia memaksa, dia nak melakukan kekasaran pada kamu. Lepas tu kamu boleh yang kedua kamu boleh lari daripada dia. Yang ketiga, menjerit minta tolong. Okey. Dan yang keempat, kalau di rumah ada orang nak datang, nak masuk rumah, jangan bagi dan kamu masuk rumah terus kunci pintu supaya orang tu tak boleh nak masuk rumah. Jelas? Okey, so sekarang kita tengok tugasan untuk minggu ni. Bagaimana menjaga keselamatan diri. Tajuk kita pada minggu ini. So tugasan yang pertama. Okey, tugasan yang pertama. Sila buat rujukan tambahan dengan menggunakan capaian internet ataupun buku-buku yang lain lah daripada rujukan yang lain. Okay, cikgu nak kamu senaraikan 5 akibat negatif jika kita mengikuti orang yang tidak dikenali. So, ini ada pada muka surat 93 bahagian bawah. Dekat bahagian gambar orang naik kereta yang ajak budak tu masuk kereta dia tu. Okay, so bahagian pengukuhan tu. So, di situ bincang bersama rakan-rakan. Tapi sebabkan kita PDPR, so kamu cari menggunakan rujukan tambahan yang lain. Nak mudah pakai internet adalah. Okay. So, cikgu nak kamu senaraikan 5 akibat. Okay. So, buat dalam buku tulis PJ dalam bentuk peta minda. Tulis di sana di dalam buku PJ tu, okey. Akibat mengikuti orang yang tidak dikenali. Lepas tu kamu cari 5 akibat. 1 apa dia? 2 apa dia? 3 apa dia? 4 apa dia? 5 apa dia? Okey. Okey, tulis dalam buku tulis. Okey, boleh minta bantuan ahli keluarga untuk membantu kamu mencari maklumat tambahan. Sama ada menggunakan capaian internet ataupun bahan rujukan yang lain. Okey. Dah siap, ambil gambar tugasan kamu tu dan hantar gambar yang kamu dah ambil, tugasan yang dah siap tu, hantar menggunakan link yang telah cikgu sediakan. Okey, cikgu ada letakkan link untuk kamu hantar bahan-bahan dalam arahan. Cikgu letak dalam WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Okey. Kita tengok pula tugasan yang kedua. Okey. Sila buat latihan uji minda dalam buku teks muka surat 95. Okey. So yang kedua ni latihan lah. Ada dalam buku teks. Buat dalam buku tulis PJK. Okey. Salin dan lukis semula gambar dalam latihan tersebut. Okey, untuk yang mampu dan boleh nak mencetak, nak print gambar, kamu bolehlah print gambar sahaja. Okey.
Kamu photostate, gambar tu kamu potong gambar tu saja, kamu lekat. Lepas tu kamu jawab. So, cikgu tak nak kamu susun. Dalam buku tulis kita kecil. Okay, ini buku teks. Buku teks saiz dia besar. So, kamu lekat satu gambar. Kamu tulis jawapan dia. Okay. Lepas tu, di bawah tu, letak gambar yang kedua dan seterusnya. Okay. Cikgu tak nak kamu photostate satu muka surat ni. Lepas tu, kamu lekat terus. Tak mau. Tu kerja orang yang malas. Okay. Faham? Okay. Ambil gambar tugasan yang telah kamu siapkan dan hantar gambar tugasan kamu yang dah siap tu menggunakan link yang telah cikgu sediakan dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram group kelas kamu. Okey, kalau ada sebarang masalah boleh PM cikgu. Okey. Dan itu sahaja pembelajaran kita untuk minggu ni. Sebelum cikgu mengakhiri video pembelajaran kita, cikgu mohon kerjasama semua untuk mengikuti sesi pembelajaran. Okey, dengan mengisi kehadiran menggunakan link kehadiran yang cikgu bagi dan hantar semua tugasan yang cikgu bagi menggunakan link yang cikgu nyatakan tadi. So, itu saja cikgu rasa untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Sebelum cikgu mengakhiri video ini, jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.